dalam subjek matematik bab yang ke-8, sukatan serakan data tak terkumpul bersama Cikgu Masyita. Kita akan pelajari subtopik yang kedua iaitu sukatan serakan. Standard pembelajaran kita yang pertama menentukan julat antara kuartil, varians dan sisihan piawai sebagai sukatan untuk menghuraikan serakan bagi data tak terkumpul. Yang kedua, menerangkan kelebihan dan kekurangan pelbagai sukatan serakan untuk menghuraikan data tak terkumpul. Yang ketiga, membina dan mentafsir plot kotak bagi suatu set data tak terkumpul. Yang pertama, kita akan belajar untuk menentukan julat. Cikgu rasa semua orang tahu nak cari julat. Julat sama dengan nilai tertinggi tolakkan dengan nilai terendah. Seperti contoh yang ketiga, apabila diberi satu set data 34, 23, 14, 26, 40, 25 dan 20, tentukan julat, maka kita perhatikan 40 adalah nilai tertinggi, 14 adalah nilai terendah. Julat sama dengan 40 tolakkan dengan 14 iaitu 26. Contoh yang keempat, bagaimanakah cara untuk kita nak menentukan julat apabila diberi di dalam jadual? Kita perlu melihat kepada skor. Skor yang paling tinggi adalah 8, yang paling rendah adalah 2, maka julatnya adalah 8 tolak 2 sama dengan 6. Seterusnya, kita akan pelajari julat antara kuartil. Julat antara kuartil sama dengan Q3 ditolakkan dengan Q1. Maksudnya dekat sini adalah Q3 ni 3/4 daripada jumlah data ditolakkan dengan 1/4 daripada jumlah data. Jom kita lihat contoh yang pertama. Tentukan julat antara kuartil bagi setiap set data yang berikut. Langkah dia terdapat 3 langkah, iaitu langkah yang pertama, kita perlu susun di dalam tertib menaik. Langkah yang kedua, kita perlu tentukan median. Apabila kita dah tentukan median, kita boleh kenal pasti di manakah Q3 dan Q1. Langkah yang seterusnya adalah kita menggunakan formula julat kuartil. Kita tengok kepada contoh yang pertama, adakah susunannya telah disusun dalam tertib menaik? Ya, sudah. Jadi kita tentukan median. Apabila murid lihat di sini 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi mediannya adalah 13. Bila kita dah tahu median dia 13, jadi di manakah tengah-tengah di antara sini? Ini adalah Q1 dan 20 adalah Q3. Maka julat antara kuartil, okey, cikgu tulis JK bersamaan dengan 20 tolak 6 iaitu 14. Bagaimana pula cara untuk kita nak menentukan julat antara kuartil bagi jadual? Okey, bagi jadual, yang pertama sekali kita perlu mengira kekerapan longgokan. Macam mana cara nak kira? Okey, kita ambil bilangan murid 3. Mula dengan 3. Selepas itu 3 tambah 5. Di sini akan jadi 8. 8 tambah 6 akan jadi 14. 14 tambah 8. Di sini akan jadi 22 tambah 12. 34. 34 tambah 7. Kita akan dapat 41 tambah 3 akan jadi 44. Apabila kita dah tahu kekerapan longgokan adalah 44. Okey. Bila kita dah tahu kekerapan longgokan 44, jadi kita boleh cari median kan? So 44 bahagi 2, kita tahu median berada di kawasan sini. Okey, jadi Q3 3/4 darabkan dengan 44, kita akan dapat 33. Jadi murid perlu perhatikan di manakah kedudukan bilangan murid yang ke-33. Kalau kita tengok sini hanya sampai 22. Sini dia berakhir dengan 34, bermaksud Q3 kita berada dalam skor yang ke-6. Di manakah pula Q1? Q1 sama dengan 1/4 didarabkan dengan 44 iaitu 11. Jadi bila kita tengok kedudukan 11 adalah di kawasan skor yang keempat, maka julat antara kuartil sama dengan 6 tolak 4 iaitu 2. Okey, boleh tak bezakan di antara julat antara kuartil bagi satu set data dan juga apabila diberi di dalam jadual. Seterusnya kita akan mencari varians dan sisihan piawai. Okey, sebenarnya varians dan sisihan piawai ini dia saling berkaitan. Terdapat dua rumus untuk menentukan varians iaitu terdapat dua rumus. Cikgu nak tunjuk menggunakan rumus yang pertama. Sebelum itu, murid perlu menentukan apakah bilangan n. N itu
bilangan data ini bila kita kira dia ada 10 dan kita perlu mencari X bar. Apakah X bar itu adalah min? Min sama dengan iaitu 5 tambah 7 tambah 8 dibahagikan dengan 10, murid akan dapat 11.8. Untuk mencari sisihan piawai, pertama sekali kita perlu mencari variance. Cikgu menggunakan rumus yang pertama. Kita akan dapat, okey, yang ini, murid perlu kuasakan 2 semuanya. 5 kuasa 2 tambah 7 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2. Okey, tambah 8 kuasa 2 tambah 10 kuasa 2. Semuanya perlu dikuasakan dengan 2. Berapa akan kita dapat? Kita akan dapat nilai 1608 dibahagikan dengan 10 tolakkan dengan 11.8 kuasa 2. Maka variance akan kita dapat 21.56 dan sisihan piawai adalah punca kuasa 21.56 dan kita akan dapat nilainya adalah 4.643. Okey. Jadi bagaimanakah untuk kita menggunakan rumus yang kedua? Ini kamu boleh cuba sendiri. Baik, seterusnya cikgu nak ajar pula bagaimana cara untuk kita nak menentukan variance dan sisihan piawai bagi satu data di dalam jadual. Yang pertama sekali adalah murid perlu mencari kekerapan longgokan. Okey, kita perlu mencari kekerapan longgokan sama seperti tadi. 3 tambah 5, 8. 8 tambah 8, 16. 16 tambah 2, 18 tambah 2, 20. Di sini bermaksud N kita adalah 20. Bila kita dah tahu N, kita perlu cari min. Min tu bagaimana? Min adalah bagi data di dalam jadual. Kita perlu ambil kekerapan darabkan dengan bilangan buku. Jadi 3 darab 0 tambah 5 darab 1 tambah 8 darab 2 tambah 2 darab 3 tambah 2 darab 4 dibahagikan dengan 20. Kita akan dapat 1.75. Ini adalah min. Ingat kita perlu mencari variance bagi data di dalam jadual. Rumusnya adalah okey. Rumusnya adalah begini. Apa dia F? F adalah kekerapan, X itu adalah bilangan atas ini. Okey, jadi kita masukkan variance sama dengan jumlah F darab X. F itu adalah kekerapan. Okey, kekerapan 3 darabkan dengan 0 kuasa 2 tambahkan dengan 5 darab 1 kuasa 2 tambah 8, 2 kuasa 2 tambah 2, 3 kuasa 2 tambahkan dengan 2, 4 kuasa 2. Dibahagikan dengan jumlah kekerapan kita adalah 20. Ditolakkan dengan 1.75 kuasa 2. Kita dapat 1.2875. Ini adalah variance. Macam mana kita nak cari sisihan piawai? Sisihan piawai adalah punca kuasa variance. Kita akan dapat ikhlas 1.1346. Okey. Maaf dekat depan ni. Allah, cikgu tersilap pula tulis N. Di sini adalah
jumlah kekerapan. Okey, bila dia dalam jadual, rumusnya adalah yang ini. Apabila dia bukan jadual, rumus dia seperti mana yang cikgu tunjuk pada slide yang sebelumnya. Seterusnya kita nak tengok kepada apa yang boleh kita justifikasi daripada data yang digunakan. Hitung julat dan julat antara kuartil bagi set data. Julat adalah nilai tertinggi tolakkan dengan nilai terendah. Jadi nilai tertinggi adalah 40, nilai terendah adalah 10. Kita akan dapat 30. Bagaimana pula untuk julat antara kuartil? Julat antara kuartil adalah Q3 tolakkan dengan Q1. Langkah pertama, kita perlu mencari ataupun menentukan data tersebut dalam turutan menaik. Jadi bila kita lihat, dia sudah berada di dalam turutan menaik. Kita tentukan median dia di mana? 4. Median kita adalah di antara 18 dan juga 20. Bila kita dah tahu di sini, kita boleh cari yang mana satu Q1. Q1 kita adalah 11. Q3 kita adalah 21. Maka julat antara kuartil sama dengan 21 tolak 11 iaitu 10. Jadi, bila soalan tanya, tentukan sukatan serakan yang lebih sesuai untuk digunakan bagi mengukur taburan set data di atas, jawapannya adalah julat antara kuartil. Kerana sukatan dia lebih sesuai disebabkan wujudnya pencilan. Pencilan iaitu 10. Seterusnya kita nak melihat kepada contoh yang ke-11 iaitu kita perlu menentukan siapakah yang paling layak dipilih dan berikan justifikasi. Baik, apabila kita dapat di dalam jadual ini, bila kita lihat dia tiada diberi kekerapan, bermaksud di sini bahagikan kepada 2, kita perlu mencari Aiman dan juga John. Min-nya adalah 40 tambah 70. Kita akan dapat 69.8, manakala John pula kita akan dapat min-nya 5. Okey. Apabila kita lihat min-nya adalah sama, tapi jom kita cuba cari dia punya sisihan piawai. Kenapa cikgu kata kita perlu mencari sisihan piawai? Okey, kita tengok kepada sini. Okey, sisihan piawai perlu tambah punca kuasa. Kenapa tambah punca kuasa? Sebab ini adalah variance, so dia akan untuk nak cari sisihan piawai, sini dia akan jadi punca kuasa. Okey, kita tambahkan ke semua data itu. Bahagikan dengan 5. Tolakkan dengan 69.8 kuasa 2. Kita akan dapat di sini untuk Aiman adalah 17.67, manakala bagi John 80 kuasa 2. Tolak. Kita akan dapat 7.574. Bila kita melihat kepada min-nya adalah sama, jadi kita cuba cari pula untuk sisihan piawai, maka apa yang kita dapati adalah sisihan piawai bagi John lebih rendah, maka John akan dipilih untuk menyertai kuis fizik. Sisihan piawai markah bagi John adalah lebih rendah kerana pencapaian John adalah lebih konsisten berbanding Aiman. Seterusnya, kita hendak melihat kepada plot kotak. Apabila diberi plot kotak, kita perlu pandai baca. Okey, yang pertama, ini adalah nilai minimum. Okey, titik yang pertama ini adalah nilai minimum. Jadi, bila kita baca dekat sini, nilai minimumnya adalah 18. Nilai maksimumnya adalah 80. Dan yang di tengah-tengah kotak ini adalah median, iaitu 52. Kuartil pertama yang mana? Okey, kuartil pertama dan kuartil ketiga. Okey, kuartil adalah titik yang pada kotak yang pertama ini. Jadi di sini kita nampak dia berada di tengah-tengah. Maksudnya 35, kuartil ketiga berada di sini iaitu 64. Okey, julat antara kuartil pula. Okey, julat antara kuartil ini.
daripada sini sehinggalah di sini. Okey. Julat antara kuartil kita perlu kira 64 tolakkan dengan 35, 29. Nilai maksimum ditolakkan dengan nilai minimum. Okey, untuk B, cikgu rasa murid dah boleh baca. Okey, untuk B pula, mediannya adalah 11, kuartil pertama 5, kuartil ketiga 21, julat antara kuartil 21 tolak 5 iaitu 16, nilai minimum 0, nilai maksimum 35 dan julat adalah 35. 35 tolak 0 akan dapat 35. Yang seterusnya adalah bagaimana sekiranya terdapat satu data yang ditambah atau dikurangkan. Okey, maksudnya kita hendak mencari julat yang baharu ke sisihan piawai yang baharu, variance yang baharu dan sebagainya. Jadi kita tengok kepada rumus di sini. Apabila setiap cerapan dalam suatu set data didarab dengan suatu pemalar K, maka julat baharu kita perlu darabkan dengan julat yang asal. Julat antara kuartil juga kita perlu darabkan. Sisihan piawai kita perlu darabkan. Variance kita perlu darab dengan K kuasa 2. Dan apabila setiap cerapan dalam satu set data dibahagikan dengan suatu pemalar, kita perlu bahagikan dengan pemalar yang baharu. Baik, jom kita tengok contoh. Okey, latihan yang pertama. Apabila diberi julat kuartil sama dengan 6 dan sisihan piawai adalah 3.2, hitung julat antara kuartil dan sisihan piawai yang baharu jika setiap cerapan dalam set data tersebut ditambah dengan 4. Okey, kalau murid ingat balik yang tadi, kita hanya ada darab sahaja, tambah tiada. Ini bermaksud julat antara kuartil yang baharu tetap sama iaitu 6 dan juga sisihan piawai baharu tetap sama adalah 3.2. Bagaimana pula untuk soalan 2? Apabila diberi julat antara kuartil adalah 3 dan juga sisihan piawai adalah 1.8, hitung julat antara kuartil dan variance yang baharu jika setiap cerapan dalam set data tersebut didarabkan dengan 3. Okey. Jadi, di sini julat antara kuartil yang baharu, apabila julat kita perlu darabkan. Okey, 3 darabkan dengan 3, maka kita akan dapat 9. Bagaimana pula untuk variance? Okey, variance adalah, ini sisihan piawai. So, bila variance kita tambahkan dengan kuasa 2, jadi murid tekan kalkulator 1.8 kuasakan dengan 2, kita akan dapat 3.24. Kita perlu darabkan dengan, okey, darabkan dengan pemalar yang baharu dengan 3 kuasa 2. Jawapannya adalah 29.16. Cikgu mengharapkan murid mengingati bagaimanakah rumus untuk mencari mean, iaitu X bar sama dengan atau X bar sama dengan. Bagi median, ingat langkah dia tadi. Yang pertama kita perlu susun dalam turutan menaik. Selepas itu kita menentukan mediannya, iaitu di pertengahan. Okey, tengah-tengah. Bagaimana pula untuk variance? Okey, variance kita mempunyai dua rumus, iaitu atau apabila diberi jadual, kita boleh juga menggunakan sisihan piawai adalah semua datang daripada rumus variance dan kita perlu puncakan kuasa bagi variance. Itu saja. Sekian, terima kasih.